Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat petang. Okay, insyaAllah bersama saya pada jam 3.30 petang ni, 3.30 tu, okay, kita akan berkongsi lagi, bersambung lagi tentang kisah biografi Rasulullah SAW. Okay, insyaAllah kita akan sambung. Jadi sebelum tu kita akan mulakan dengan surah Al-Fatihah dan surah Al-Fatihah. Okay, ayat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. Okay, insyaAllah hari ini kita akan bersambung berkenaan topik biografi Rasulullah SAW. Jadi sebelum tu saya nak tanya anda semua, adakah yang sebelum ni dah daripada awal hingga ke hari ni join berkenaan biografi Rasulullah SAW? Bisa tahu siapa yang sampai hari ni join? Okay, sebab mungkin ada soalan sikit saya nak tanya. Kalau anda ingat, kalau anda boleh jawab, insyaAllah hari ni saya minta untuk anda take note. Kalau ada buku boleh tulis, okay, so kita boleh simpan. Okay, jadi macam biasa kita bersama saya lah, macam biasa kan, dekat Arayan Hijrah Global, showroom Arayan Hijrah Global, Sendirian Berhad. Okay, okay, jadi anda di Facebook yang mana sedang menonton boleh share live ni dan juga di IG. Okay, share pada kawan-kawan. Okay, jadi semalam saya masuk pada topik, pada bab 4, yang mana pada bab 4 ni banyak sangat topik kecil dia. Jadi hari ni kita sambung untuk habiskan lagi, sebab semalam kita sampai yatim piatu, macam mana Rasulullah menjadi yatim piatu. Dan hari ini kita akan sambung lagi 3 topik kecil, iaitu zaman remaja Rasulullah SAW, gelaran Al-Amin, dan juga masa muda Rasulullah SAW sebagai Al-Amin, dan risalah sebagai risalah ilahiyah. Okay, hai, Assalamualaikum yang baru masuk. Waalaikumsalam juga bagi yang bagi salam. Okey, insyaAllah kita akan sambung berkenaan topik zaman remaja Rasulullah SAW. Okey, okey, bila masuk zaman remaja Rasulullah SAW, baginda mula mencari rezeki macam yang saya ceritakan semalam. Baginda bersama Abu Talib, iaitu bapa saudaranya, tinggal bersama bapanya dan ikut bapa saudaranya untuk berniaga hingga ke Syam. Okay. Dan baginda juga mula berusaha mencari rezeki dengan menggembala kambing. Dan dengan mengembala kambing itulah baginda di Mekah mendapat upah beberapa kirat. Kirat ni kiraan upah dia lah. Macam tu. Okay. Jadi selama usia muda Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala telah memelihara baginda daripada perbuatan seperti remaja lain, kehidupan remaja lain. Kiranya pada zaman remaja Rasulullah tak sama langsung dengan remaja-remaja yang lain. Yang banyak bermain, yang banyak berseronok, tak sama. Okay. Dan baginda Nabi Muhammad SAW pernah bercerita tentang dirinya. Apa yang dikata? Aku tidak pernah inginkan sesuatu yang biasa mereka lakukan. Maksud baginda adalah remaja yang lain lah, yang mereka lakukan. Lagi
di zaman jahiliah kecuali dua perkara. Walaupun Rasulullah SAW teringin nak buat dua perkara ni, tapi Allah cegah juga, Allah lindungi Rasulullah SAW. Okey. Dan setelah baginda merasai dua perkara tersebut, baginda merasa tak ingin lagi nak lakukan benda tu lagi. Okey. Sebab apa? Sebab Allah memuliakan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad terlindung dan terjaga daripada melakukan perkara yang sia-sia pada usia remaja baginda. Okay. Baginda pernah berkata juga pada temannya, tolong jagakan kambing-kambingku kerana aku ingin berjalan-jalan di kota Mekah. Ketika itu, aku sampai di rumah pertama kota Mekah. Aku terdengar nyanyian, lalu aku bertanya, apa ini? Okey, jadi orang-orang yang dekat situ berkata, ini adalah pesta. Dekat kawasan tu ada pesta. Okey, jadi Rasulullah pun duduklah dengar dengan mereka semua kan. Bila dengar tu, Rasulullah tak sama macam orang lain, enjoy the moment, enjoy pesta tu. Rasulullah tak ada perasaan tu. Rasulullah rasa macam mengantuk time tu, tertidur. Sampaikan pesta tu habis dan ada satu kejadian yang berlaku. Bila Rasulullah terkena bahang, barulah Rasulullah terjaga. Betapa Allah nak jaganya Rasulullah ni sampai Rasulullah datang dan hadir ke pesta tu tak merasakan seperti remaja lain yang berseronok, macam sukalah dengan environment dekat situ, berseronok dengan pesta yang ada dekat situ. Okey. Jadi Rasulullah pun pulang berjumpa dengan temannya semula. Pada malam berikutnya pun Rasulullah buat perkara yang sama, duduk lagi dalam pesta seperti itu, dan Rasulullah rasakan benda yang sama, tak seperti remaja-remaja yang lain. Rasulullah Allah lindungi baginda daripada merasakan perkara-perkara yang melalaikan tersebutlah. Okey. Jadi itu pada waktu zaman remaja Rasulullah lah. Secara ringkas ni yang saya boleh ceritakan. Begitulah Rasulullah, dia tak sama macam remaja yang lain. Dia perlu lebih banyak perkara dan ujian, tak sama macam remaja yang lain. Okey. Nak tunjukkan perbezaan Rasulullah dan kanak-kanak yang lain dan remaja yang lain lah. Itulah keistimewaan Rasulullah yang Allah pelihara untuk baginda. Jadi seterusnya, gelaran Al-Amin. Okay, biasa kita dengar gelaran Al-Amin ni membawa maksud terpuji. Terpuji dan dipercayai. Okay. Jadi Muhammad SAW membesar menjadi pemuda yang dikenali dengan kejujuran. Sebab tu Rasulullah involve dalam perniagaan. Sebab tu kira macam baginda dah biasa dalam perniagaan. Bila dibawa oleh Abu Talib, bapa saudaranya, untuk berniaga, jadi benda tu dah jadi satu kebiasaan untuk Rasulullah bersikap jujur dalam perniagaannya. Okay. Sampai baginda mendapat gelaran Al-Amin yang bermaksud dipercayai. Okay. Jadi masyarakat kota Mekah ni hanya percayakan Nabi Muhammad je lah. Bila kata tentang kejujuran, Nabi Muhammad lah adalah seorang yang paling jujur pada waktu tu. Okay. Sampai Abu Talib mencadangkan kepada Khadijah binti Khuwailid untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW ni sebagai orang yang dipercayai dalam perniagaan Khadijah. Cadangan tu diterimalah pastinya, sebab semua orang di kota Mekah tahu bahawa Rasulullah SAW ni adalah orang yang sangat dipercayai. Okey. Jadi pada waktu usia 25 tahun baginda Nabi Muhammad SAW, baginda memulakan perjalanan untuk berniaga ke Syam dengan membawa barang dagangan Khadijah. Okay, waktu tu Khadijah juga membawa Maisarah sekali lah, okay, untuk memudahkan pekerjaan Khadijah dan baginda Nabi Muhammad SAW sewaktu berdagang. Okay. Jadi dengan kesopanan dan kejujuran Nabi Muhammad SAW ni, sifat dan sikap yang terpuji ni sangat, orang kata pastinya menarik perhatian orang lain, iaitu Maisarah. Okay. Jadi Maisarah pun menceritakanlah tentang
kejujuran Nabi Muhammad SAW ni kepada Khadijah. Jadi memang orang kata baginda Nabi Muhammad ni dipercayai, walaupun waktu tu orang Islam tak ada lagi, tapi masih orang percaya dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Okey. Dan seterusnya masa muda Rasulullah SAW dan sebagai orang kata risalah ilahi. Okey. Sejak zaman kanak-kanak hingga mencecah usia dewasa, Muhammad SAW dikenali oleh masyarakat sebagai seorang yang memiliki kepribadian yang agung, jujur, bersopan santun, gemar menolong mereka yang memerlukan. Tak kira siapa pun, baginda Nabi Muhammad SAW akan membantu. Okey. Dan disebabkan ketinggian akhlak Rasulullah ni membuatkan bangsa Arab pun kagum. Okey, khususnya kaum Quraisy lah dekat Mekah. Okey. Memang saya katakan tadi, macam remaja yang lain memang tak sama dengan Rasulullah SAW pada waktu itu. Pada waktu muda Rasulullah dah bekerja keras, buat macam-macam dalam perniagaan dan sebagainya hingga digelar Al-Amin. Okey. Jadi Putera Abdullah adalah Nabi Muhammad SAW. Okey, gemar menyendiri di lereng-lereng gunung atau di Gua Hira. Nabi Muhammad SAW sangat suka menyendiri di lereng-lereng gunung atau di Gua Hira lah, untuk menghindari kehidupan syirik dan menyibukkan diri dengan beribadah dan bermunajat sahajalah kepada Allah. Itulah sifat remaja yang Rasulullah ada pada waktu itu. Kalau ikutkan remaja-remaja lain keluar pergi berseronok, tapi baginda lain. Oleh itu Allah jaga baginda. Okay. Nabi Muhammad biasanya pergi ke Gua Hira dengan bawa bekal, dan setelah habis bekal tu baginda akan turun ke kota semula lah. Okay. Baginda pergi ke Gua Hira, beruzlah dan bermunajat di tempat yang sepi itu seorang diri, dan akhirnya menjadi kegiatan rutin Rasulullah. Beruzlah tu orang kata mengasingkan diri, menyendirilah cerita dia. Okay. Sampailah dekat Gua Hira tu, baginda Nabi Muhammad SAW menjumpai ketenangan tersendirilah baginya, yang mana dia takkan dapat bila dia turun ke kota Mekah dengan orang yang ramai. Jadi dia tak dapat fokus. Jadi bila menyendiri di Gua Hira ni, dia akan dapat fokus lah ibadah baginda. Okay. Mencecah usia 40 tahun saat berada dalam Gua Hira, Nabi Muhammad SAW mendengar suara yang mengajaknya untuk membaca. Apakah peristiwa tersebut? Mengajak baginda membaca. Peristiwa tersebut adalah apabila malaikat datang turun, berkata pada Rasulullah, bacalah dengan nama Tuhanmu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, pada surah Al-Alaq ayat 1. Okey, pada waktu itulah baginda bertemu dengan malaikat yang mana memerintahkan agar Nabi Muhammad SAW ni, yang mana perintah tu datangnya daripada Allah untuk dibawa turun menghadap kepada Nabi Muhammad SAW, untuk Nabi Muhammad mula membaca. Tak daripada situ, peristiwa itu, Nabi Muhammad akhirnya menyadari bahawa itu adalah tanda kenabian yang buat baginda. Okey. Jadi sebelum menerima risalah tersebut, sebelum menerima turunnya ayat tersebut kepada baginda, tak ada siapa pun pertikaikan agama baginda. Okey. Sampailah akhirnya datangnya turunnya ayat tersebut, lalu baginda pun bertanya kepada orang-orang di kota Mekah tersebutlah. Okey. Jadi baginda pun turun dan mengatakan bahawa
baginda tanya kepada orang-orang di kota Mekah, percaya tak dekat dia, percaya tak pada baginda? Pastinya semua orang akan kata percaya. Rasulullah cakap begini, kalau aku katakan di belakang bukit ini ada musuh yang akan menyerang, adakah kalian percaya? Jadi orang-orang dekat kota Mekah tu pun, orang-orang yang di sekitar tu mengatakan bahawa mereka percaya pada Rasulullah, sampai Rasulullah mengatakan bahawa Rasulullah membawa risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya ada yang tak dapat menerimanya, macam tak percaya. Betul ke? Sebab mereka perlu menerima bahawa ada Tuhan yang lain, sedangkan memang Allah satu-satunya Tuhan bagi umat manusia. Okey. Jadi pada waktu itulah baginda mula mendapat wahyu, dan akhirnya disebarkan agama Islam ni secara terbuka, perlahan-lahan secara terbuka, dan masyarakat di kota Mekah menerimanya. Ada yang menerima, ada yang menolak. Okey. Dan Abu Talib, bapa saudara Rasulullah SAW, adalah orang yang sangat backup Rasulullah SAW bila ditentang agama Islam pada waktu tu. Jadi Rasulullah pun bila dah dikatakan begitu bahawa Islam ni ada dan Islam ni adalah agama Allah, dan Nabi Muhammad SAW mengatakan bahawa Allah itu wujud dan Allah adalah satu-satunya Tuhan bagi umat manusia, jadi pasti ada orang yang tak boleh terima. Sebab mereka dengan Tuhan mereka, iaitu berhala, matahari dan sebagainya. Jadi mereka, ada setengah daripada mereka tak dapat terima. Lebih-lebih lagi bapa saudara Nabi Muhammad SAW, iaitu Abu Lahab. Okey, biasanya orang akan biasa dengar Abu Lahab dan Abu Jahal. Abu Lahab dengan Abu Jahal adalah orang yang berbeza. Abu Lahab merupakan bapa saudara Nabi Muhammad SAW, sedangkan Abu Jahal bukan dan tak ada kena-mengena, tak ada pun darah daging yang terkena dengan Rasulullah SAW. Okey, tidak. Jadi mereka adalah orang yang berbeza. Sebab tu dalam Al-Quran ada disebutkan nama Abu Lahab. Okey, kenapa dalam Al-Quran ada disebutkan nama Abu Lahab? Kenapa Abu Jahal tak ada? Sedangkan Abu Jahal pun menentang Nabi. Okey, menentang agama Islam. Apa yang Nabi bawa tu ditentang. Okey. Saya pernah dengar perkongsian daripada Ustaz Don, bila ada satu nama dalam Al-Quran tu bermakna dialah yang paling, contohlah Yusuf. Okey. Kalau Yusuf, surah Yusuf ada nama Nabi Yusuf AS. Nak dikatakan Nabi Yusuf tu adalah orang yang sangat baik. Kalau pribadinya macam tu, memang sangat baik berbanding orang lain. Okay, kalau nak dikatakan Abu Lahab ni pula, kenapa nama dia sampai ada dalam Al-Quran? Itu maksudnya Allah memang nak katakan bahawa Abu Lahab itu sangatlah jahat. Sebab apa bezanya Abu Lahab dengan Abu Jahal ni? Abu Lahab ni dia menentang Nabi secara terang-terangan. Sebaliknya Abu Jahal dia tak menentang Nabi secara terang-terangan. Okey. Jadi dekat situ kalau anda tertanya-tanya kenapa dalam Al-Quran nama Abu Lahab saja yang ada, itu maksudnya Allah nak kata memang betul-betul jahatlah si Abu Lahab ni pada zaman Rasulullah dulu. Dia menentang Rasulullah seteruk-teruknya, secara terbuka, memalukan Rasulullah dan menghukum muslimin yang lain yang masuk Islam. Mungkin contoh seperti keluarga Sumayyah, Yasir dan Ammar, satu keluarga ni lah, dan juga Bilal bin Rabah. Okey. Jadi pada waktu tu, ketika tu memang umat Islam yang mana yang baru nak mengenal Islam, baru nak masuk, memang akan dibuli orang kata, sebab mereka sangat membencikan Islam. Mereka sangat membencikan apa yang baginda Nabi Muhammad SAW bawakan pada waktu itu. Sebab tiba-tiba jadi orang macam tak boleh nak terima. Okey.
Jadi kalau anda semua pernah tengok kisah, saya tak pasti tajuknya, tapi dia ada menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad lah. Kalau anda boleh tengok IG Qaisir Qaisara, ejaan dia Qaisera. Lepas tu Qaisara, saya tak ingat ejaan dia macam mana. Anda boleh cari dekat dalam IG. Kalau anda nak dengarkan kisah sirah yang lebih, orang kata, dalam animasi yang anda senang faham, anda boleh pergi ke IG tu, anda boleh tengok video yang mungkin anda akan lebih faham penceritaan situasi tu macam mana tentangan Abu Lahab terhadap risalah yang Nabi Muhammad SAW bawakan. Okey. Jadi begitulah umat pada zaman terdahulu yang mana belum menerima Islam lagi, dan ada yang percaya akan Nabi, mereka mengikuti Islam dan memegang Islam sepenuh hatinya lah, macam kisah Sumayyah, kisah Sumayyah. Okey. Pada waktu tu Ammar, anak kepada Sumayyah ni, waktu tu Sumayyah dan Ammar anaknya dalam penyiksaan, dalam situasi nak diseksa. Kemudian Ammar tu sampai hati dia memang percaya dan berpegang teguh pada Islam, pada Allah. Iman dia sangat teguh time tu, tapi disebabkan dia kesiankan ibu dia katakan supaya ikut cakap mereka ni lah yang nak mencederakan ibunya dan sebagainya tu kan. Okey. Jadi ibunya cakap, Sumayyah cakap, berpegang teguh kepada Allah, hati tu kuatkan kepada Allah, kuatkan kepada Islam. Akhirnya apa pun jadi redha, sebab Allah itu ada. Allah tu bersama dengan kita, percayakan Allah. Tapi walaupun bagaimanapun, kalau anda tengok kisah Ammar dan Sumayyah ni dalam Qaisir Qaisara, kalau anda dapat jumpa, situasi dia sangatlah, orang kata, kalau anda ada berada pada tempat tu sendiri, anda akan kuat tak iman anda? Anda rasa macam mana? Kalau anda cintakan Allah, benar-benar cintakan Allah, sayangkan Nabi Muhammad SAW dan agama Islam, insya-Allah iman kita akan berada pada kedudukan yang teguh, insya-Allah. Okay, apa-apa pun pengharapan kita hanya pada Allah. Apa-apa pun kesusahan yang kita terima, walaupun kesusahan itu bagi kita sangat berat, akhirnya fikirlah kesusahan itu adalah orang kata ujian sahaja, yang mana Allah nak tengok kita kuat atau tak. Kalau kita dapat bertahan, maka lebihlah Allah beri kepada kita, Allah jaga kita lebih, insya-Allah. Pengharapan juga kepada Allah, jika sepenuhnya pengharapan kita kepada Allah, Allah akan beri apa yang kita nak pada waktu yang tepat, insya-Allah. Okey, macam kisah Sumayyah tu, alhamdulillah, syurga adalah tempat yang terbaik baginya, walaupun diseksa sebegitu dengan anaknya, tapi akhirnya apa yang Allah nak bagi, ganjaran yang Allah nak bagi adalah syurga. Bukan biasa-biasa, syurga tu bukan percuma. Syurga bukan percuma. Jadi apa yang kita perlu buat adalah istiqamah, kuat, sentiasa orang kata muhasabah diri, insya-Allah kita akan menuruti jalan yang benar lah. Okey. Jadi itu, saya dah masuk macam kesimpulan dah sekarang. Tak apa, insya-Allah kita pun dah habis untuk bab 4 hari ni. Perkongsian untuk bab 4 dah habis. Jadi apa lagi yang saya nak kongsikan? InsyaAllah pada esok hari saya akan kongsikan bab 5 pula, iaitu berkenaan dengan isteri-isteri Rasulullah SAW. Lagi berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Okey, kisah Nabi Muhammad SAW berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Dan juga kalau dalam bab 5 ni tak panjang dan tak banyak, saya akan masuk pada bab 6, iaitu anak-anak Rasulullah dan anak tiri Rasulullah, anak angkat Rasulullah dan cucu Rasulullah SAW, insya-Allah. Okey. Jadi
Untuk anda yang terlepas perkongsian saya sebelum ni, pada awalnya kisah baginda Nabi Muhammad SAW, anda boleh pergi tengok dekat YouTube ataupun dekat IG TV saja anda boleh tengok, ataupun di Facebook. Okay, anda boleh like kita punya FB page Arayan Hijrah dan juga YouTube channel kita Arayan Hijrah. Okay, jadi di situ anda boleh tengoklah. Dan satu lagi, Telegram. InsyaAllah apa-apa update tak kisahlah tentang kelas Ustazah Hana ataupun tentang perkongsian saya setiap petang tentang sirah ataupun tentang promo Quran yang pada bulan ni kita memang akan buat promo setiap malam, insyaAllah. Apa-apa saja info tentang Arayan Hijrah kita akan kongsikan dalam grup Telegram. Okay, siapa yang tak masuk lagi dan nak join, insyaAllah petang ni saya akan share link kepada anda di IG story. Okay, anda boleh pergi ke link tu dan join Telegram Arayan Hijrah. Okay, okay, jadi cerita dan kisah berkenaan dengan Rasulullah untuk hari ini itu sajalah. Okay, kalau ada pertanyaan anda boleh tanya, insyaAllah saya cuba jawab mana yang saya mampu jawab. InsyaAllah kita ada lagi dalam lebih kurang 5 minit. Kalau ada persoalan, kalau soalan tu tak susah untuk saya cuba jawab. Okay, apa lagi? Setakat ni anda faham tak apa yang saya kongsikan? Anda rasa macam boring ke, macam mana ke? Boleh kongsikan tak? InsyaAllah saya boleh improve. Kalau rasa macam tak okey ke, insyaAllah. Kalau ada perkongsian dari anda juga, input-input yang anda rasa macam saya boleh masukkan dalam cerita ni juga, jadi anda kongsikan. Okay, okay, insyaAllah saya nak ingatkan kepada anda pada malam ni jam 10 malam hingga 12 pagi. Okay, pada malam ini kita akan adakan promo bagi siapa yang rasa macam, ya Allah, dah lama dah teringin nak dapatkan Al-Quran daripada Arayan Hijrah tapi tak sempat, asyik-asyik tak sempat ataupun belum ada rezeki lagi. InsyaAllah malam ni kita akan buat promo. Esok dan esok insyaAllah kita akan berkongsi kepada anda kegembiraan, okay, untuk anda miliki Al-Quran yang anda idamkan. InsyaAllah sama-sama kita manfaatkan Quran yang kita beli. Boleh panjangkan juga pahala kepada kami dan juga lebih-lebih lagi kepada Datin. Okay, jadi beli Al-Quran bersama kami, insyaAllah kami beri yang terbaik untuk anda. Okay, untuk anda yang nantikan anda punya Al-Quran, okay, saya nak bagi satu pesanan kot. Okay, saya nak beri pesanan kepada anda. Saya harap anda yang telah membuat pembelian bersama kami di Arayan Hijrah, okay, Quran-Quran yang anda beli, kami harap anda boleh sabar menanti. InsyaAllah kami akan usahakan untuk deliver kepada anda secepat mungkin. Okay, sebab kita pun ambil masa dalam 4 hingga 5 minggu untuk siapkan Al-Quran. Sebab kita tagging sendiri, jadi ia makan masa sikit. Jadi sebab anda dah keluarkan duit yang sangat banyak untuk kita dan anda dah keluarkan duit untuk benda yang terbaik, jadi kami pun berusaha untuk bagi yang terbaik. Jadi makan masa sikit untuk menyiapkan Al-Quran anda. Jadi kami harap anda bersabar menanti. InsyaAllah sampai je kat tangan anda. Saya harap anda manfaatkan dengan baik. Okay, ataupun nanti boleh request dekat Ustazah Hana Q&A ke, kan, nak buat live sekali ke baca Quran. Okay, jadi anda boleh berkongsi dengan kami lah macam mana perasaan anda dapat Al-Quran tu, kan, dalam IG live. Anda boleh sama-sama dengan kami untuk buat IG live, insyaAllah, kalau kami berkesempatan untuk membuka ruang kepada anda. Okay, insyaAllah mana yang kami boleh jawab, kami akan jawab. Mana yang kami boleh bantu, kami akan bantu. Okay,
Okey. Alhamdulillah, untuk hari ni saya dah habis tentang kisah sirah baginda lah. Biografi tentang baginda, banyak lagi yang kita nak ceritakan. InsyaAllah saya akan sambung lagi pada esok hari. Sekiranya ada sebarang orang kata nasihat, teguran dan sebagainya, anda boleh komen lah kat bawah. Okay? Jadi improvement ke yang anda nak minta saya lakukan, insyaAllah kita akan tengoklah macam mana. Okay. Terima kasih banyak untuk anda yang menonton live petang ni. Terima kasih kerana meminjamkan dan meluangkan waktu bersama saya mendengarkan perkongsian berkenaan biografi baginda Nabi Muhammad SAW. Terima kasih banyak. Semoga Allah merahmati anda semua dengan ilmu yang anda perolehi pada petang ini. Okey. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih banyak untuk anda di FB juga dan di IG. Terima kasih banyak. Semoga jumpa lagi insya-Allah pada esok hari. Assalamualaikum.